Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita sekali lagi untuk bertemu dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa bagi siapa yang mampu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu untuk melakukan ibadah puasa seperti mana difardukan ke atas mereka yang sebelum kamu. Moga-moga kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan puasa ke atas kita. Namun, menurut Imam Ghazali rahimahullah, puasa itu bukan sahaja terhad kepada puasa sahaja. Puasa itu mempunyai macam-macam tingkat. Tingkatan puasa itu terbagi kepada 3. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, dia mengkategorikan puasa kepada 3. Yang pertama adalah puasa umum. Apa itu puasa umum, tuan-tuan puan-puan? Puasa umum adalah puasa yang hanya menahan diri mereka daripada perkara yang boleh membatalkan puasa mereka. Itu adalah tumpuan mereka. Namun, mereka tidak memberikan tumpuan kepada perkara-perkara yang boleh menurunkan kualiti atau menurunkan pahala mereka ketika berpuasa. Perkara-perkara yang haram maksudnya. Sebagai contoh, mereka menahan diri mereka daripada makan, daripada minum, daripada nafsu kelamin. Tetapi mereka tidak menjaga langsung tutur kata mereka, penglihatan mereka dan sebagainya. Perkara-perkara ini akan mengurangkan kualiti puasa kita dan sekaligus kita akan memperolehi pahala yang kurang. Na'udzubillah min dzalik. Saya pun lapar, awak pun lapar, saya pun dahaga, awak pun dahaga. Akan tetapi sebab saya punya lidah yang kurang menjaga hati orang, kurang menjaga hati, suka menyakitkan hati orang, sebab itu saya dapat pahala yang kurang. Amat rugilah orang yang tidak menjaga perkara-perkara yang haram ini. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, adalah puasa khusus. Puasa khusus ni apa? Puasa khusus adalah mereka yang memberi lebih tumpuan kepada perkara-perkara yang haram dan boleh mengurangkan pahala dan kualiti puasa mereka. Mereka menjaga anggota-anggota yang lain seperti mata, telinga dan mulut. Pada masa yang sama, mereka juga melakukan puasa seperti orang di puasa umum tadi, menahan lapar, dahaga dan juga nafsu kelamin. Ini adalah sebenarnya menurut Imam Ghazali rahimahullah, kalau kita dapat jaga puasa khusus kita ini, maka insya-Allah puasa kita tidak akan sia-sia. Imam Ghazali rahimahullah meletakkan 6 kriteria untuk kita melakukan puasa khusus ini. Yang pertama adalah untuk menjaga mata kita. Lagi-lagi pada masa atau zaman yang moden ni kan, kita teknologi kan macam-macam. Internet itu kita boleh lunsuri apa-apa sahaja. Jadi kita ni lebih senang untuk melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala keji. Jadi kita harus menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara tersebut. Dengan sengaja lah dengan sengaja kita, kalau boleh kita elakkan. Yang kedua adalah untuk menjaga mulut. Menjaga mulut ni maksudnya menjaga kata-kata kita. Janganlah kita sebarkan fitnah, janganlah kita sebarkan kata-kata bohong, menyakitkan hati orang dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, zaman yang moden ini juga bukan sahaja terhad pada lidah. Kadang-kadang WhatsApp itu pun antara lidah juga. Sebab kita nak katakan apa kita nak kata kepada seseorang, kadang-kadang kita kata je,
kemudian kita cakap perkara itu bohong atau fitnah dan sebagainya, maka pahala puasa kita pun berkurangan. Janganlah kita melakukan perkara yang sia-sia ini. Walhal lidah itu kita boleh lakukan mengata kata-kata yang baik-baik sahaja, ataupun membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini amat tepati dengan hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka dia akan berkata-kata yang baik ataupun beliau akan diam. Kita boleh praktikkan sunnah ini pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kita hendak memperolehi puasa khusus ini, ataupun kita hendak memperolehi pahala yang full daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, untuk menjaga telinga kita. Kita menjaga telinga kita daripada perkara-perkara yang boleh mengakibatkan pahala kita kurang, seperti mendengar muzik-muzik yang mempunyai kata-kata kesat, ataupun seperti mendengar orang mengumpat dan sebagainya. Kita gunakanlah telinga kita ini untuk perkara yang lebih baik dan mulia, seperti mendengar kepada Al-Quran, syarahan-syarahan dan sebagainya. Yang keempat, menjaga anggota-anggota yang lain. Menjaga anggota-anggota yang lain ni maksudnya kita janganlah kita dah jaga 3 anggota tadi, anggota yang lain kita tak jaga. Kita tangan contoh kita gunakan untuk menyakitkan orang, kaki kita menggunakan untuk memecah-pecahkan perkara, kita menggunakan kaki kita untuk perkara yang sia-sia lah. Janganlah kita sebegitu. Walhal anggota yang lain ini boleh digunakan dengan sebaiknya. Lagi-lagi pada masa COVID-19 ini, kita gunakan anggota badan kita untuk membantu ibu bapa kita di rumah, untuk menyiapkan iftar, untuk pergi ke pasar, untuk mengemas rumah dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya sunnah-sunnah Nabi juga apabila beliau spend dia punya time dekat rumah, insya-Allah. Yang kelima adalah bersederhana ketika berbuka. Kalau kita buka tu kalau masa-masa biasa kita makan, kita go all out, orang kata makan aja tak apa, halal. Tapi bulan Ramadan ini, menurut Imam Ghazali rahimahullah, kalau kita nak dapat puasa khusus, kita jagalah buka kita. Kerana apa? Kerana pada malam waktu Ramadan terdapat macam-macam ibadah yang boleh kita lakukan. Salah satunya adalah yang kita amat rindui untuk lakukannya di masjid-masjid di Singapura adalah solat tarawih. Solat tarawih ni satu ibadah yang hanya di bulan Ramadan, special. Jadi buka tu kalau kita dah melantak, kita dah habiskan, kita dah makan tak ingat dunia, orang kata kita akan menjadi malas untuk melakukan solat tarawih tersebut. Maka rugilah kita untuk kalau kita tidak menghidupkan malam-malam hari bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji pada satu malam itu akan terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang semua orang akan kejar. Jadi kita cuba untuk mengejar ini Lailatul Qadar dengan menghidupkan setiap malam bulan Ramadan, mungkin dengan lakukan solat tarawih 8 rakaat yang senang-senang sahajalah supaya kita istiqamah, insya-Allah. Dan yang keenam dan terakhir adalah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berpuasa. Kadang-kadang kita puasa tu kita rasa yang okeylah, aku semua orang puasa, aku pun puasa. Kita merasa takut kerana apa? Ibadah ini kita lakukan kerana kita rasa yang kita ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menjaga diri kita daripada melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan ini. Amat rugilah mereka yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapat atau memperoleh maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga dan puasa yang terbaik sekali lah menurut Imam Ghazali rahimahullah adalah puasa khusus dari khusus. Puasa ini sebenarnya adalah puasa para anbiya dan siddiqin. Puasa para salihin ini
adalah puasa yang mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan berasa amat rugi kalau mereka melakukan perkara duniawi pada hari puasa mereka. Ini adalah puasa yang amat tinggi, amat susah untuk dicapai, amat sukar untuk dicapai. Mereka sentiasa memenuhi hari mereka dengan amal ibadah sahaja. Diorang tak suka untuk contoh meluangkan masa mereka kepada perkara-perkara yang tak perlu untuk mereka, seperti bermain handphone dan sebagainya. Ini adalah puasa yang tertinggi dan sebagainya. Mereka sebenarnya boleh sampai berasa yang kalau puasa mereka tu, hari puasa mereka tu dipenuhi dengan perkara yang tak perlu, mereka rasa berdosa atau rugi. Ini menurut Imam Ghazali rahimahullah. Moga-moga kita satu hari kita dapatlah sampai ke sana. Tapi moga-moga kita puasa ini, kita janganlah aim untuk kita dapat puasa umum sahaja. Kita aim untuk at least dapat puasa khusus, insya-Allah. Maksudnya apa? Kita beri tumpuan kita ketika berpuasa, kita beri tumpuan kita kepada perkara-perkara yang haram juga. Kita jaga mata kita, kita jaga mulut kita, jaga telinga kita. Anggota-anggota lain, lepas tu kita buka i'tidal, bersederhana, dan kemudian kita puasa ni, kita berasa takut, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita di bulan Ramadan ini, dan moga-moga Allah memberikan maghfirahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.